Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersama saya lagi Cikgu Mas Atikah untuk mengajar awak berkaitan dengan subjek sejarah. Masih lagi cikgu yang sama, subjek yang sama, cuma yang berbeza adalah tingkatan yang berbeza. Yang mana pada tahun ini awak sudah dan bakal menduduki peperiksaan paling penting dalam tingkatan 5 iaitu peperiksaan SPM. Okey, jadi tanpa membuang masa, sebelum kita memulakan ataupun sebelum saya memulakan sesi pengajaran, suka saya ingatkan sekali lagi kepada awak bahawa kertas sejarah tingkatan 5 dan tingkatan 4 ada 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 objektif iaitu 40 soalan dan kertas 2 subjektif dan esei. Okey, untuk hari ini yang mana kita terus fokus kepada pengajaran kita sebab kita tak nak buang masa. Okey, untuk hari ini kita akan cuba belajar mengenai bab 1. Yang mana bab 1 adalah berkaitan dengan kedaulatan negara. Okey, saya harap awak semua bersedia untuk belajar apa itu kedaulatan negara. Penting ke kedaulatan negara ni? Apa jenis-jenis kedaulatan dan apa juga maksud kedaulatan? Okey, untuk hari ini kita kalau sempat kita fokus kepada 2 atau 3 tajuk. Okey, kalau tak sempat kita fokus kepada 2 tajuk sahaja. Okey, tajuk yang pertama dalam bab 1 adalah berkaitan dengan konsep kedaulatan ataupun maksud kedaulatan, takrif kedaulatan, makna kedaulatan, definisi kedaulatan. Itu adalah benda yang sama. Kalau awak cakap benda yang berbeza, salah. Maksud, makna, definisi, pengertian adalah perkara yang sama. Okey, jadi kita tengok apa itu kedaulatan. Awak selalu sebut kedaulatan, tapi tak tahu apa itu kedaulatan. Okey, jadi untuk tingkatan 5 kita akan tengok. Okey, bab 1 adalah kedaulatan negara. Okey, apa itu kedaulatan? Okey, sinopsis, pengertian. Okey, kedaulatan. Kedaulatan ini maksud dia adalah konsep yang berkaitan kenegaraan yang mana kenegaraan ini diasaskan oleh Yunani. Okey. Yang kedaulatan juga ialah negara yang berdaulat menjamin hak dan kebebasannya. Okey. Saya ulang, konsep yang berkaitan kenegaraan yang diasaskan oleh Yunani. Kedaulatan juga adalah negara berdaulat menjamin hak dan kebebasannya. Okey, nanti saya terangkan. Okey, kedaulatan penting untuk mengekalkan dan mengukuhkan kestabilan sistem politik, ekonomi dan sosial. Betul? Okey, dengan adanya kedaulatan sesebuah negara penting untuk jadikan negara itu stabil. Negara itu kukuh dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, yang seterusnya. Okey, itu sinopsis. Yang saya baca tadi sinopsis. Okey, sinopsis maksud dia pengenalan bagi kedaulatan. Okey, ini baru konsep kedaulatan. Okey, highlight ataupun screenshot ke apa ke, take note ke, tulis dalam nota ke. Okey, konsep kedaulatan. Okey, kenapa kedaulatan ini? Apa definisi kedaulatan ini? Okey, saya ulang. Konsep kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi sesebuah negara. Saya ulang, kekuasaan tertinggi sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak dalam melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kekuasaan tertinggi sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey,
kedaulatan negara kita iaitu negara Malaysia, kedaulatan negara sudah dilihat pada dengan adanya Kesultanan Melayu Melaka, kemerdekaan Tanah Melayu 1957 dan juga pembentukan Malaysia 16 September 1963. Okey, ini konsep kedaulatan secara umum. Okey, ingat kedaulatan kekuasaan tertinggi negara yang mana negara ada hak untuk laksanakan pentadbiran dan pemerintahan dengan kedaulatan. Okey, kita tengok takrif konsep kedaulatan dari segi bahasa. Okey, ada 4 bahasa yang mendefinisikan kedaulatan. Yang pertama kita tengok kepada bahasa Yunani. Ingat bahasa Yunani. Okey, ini soalan penting biasa dia akan tanya dari segi objektif ataupun juga struktur. Okey, definisi kedaulatan dari segi Yunani. Okey, kita tengok yang ni awak kena ingat. Okey, dari segi Yunani, kedaulatan ada perkataan Yunani iaitu supernus atau supernus. Supernus atau supernus yang bermaksud agung. Agung atau tertinggi. Kedaulatan dari segi Yunani, supernus atau supernus ni maksud dia agung. Agung atau tertinggi yang bermaksud negara yang bebas dan merdeka. Ingat dari segi Yunani, agung atau tertinggi iaitu negara yang bebas dan merdeka. Okey, lagi. Okey, kita tengok dari segi bahasa Arab. Okey, dari segi bahasa Arab, kedaulatan, daulat berasal daripada perkataan daulah. Daulah iaitu maksud dia kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Saya ulang maksud kedaulatan dari bahasa Arab iaitu berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, itu dari segi bahasa Arab. Okey, dari segi bahasa Inggeris. Ta'arif ataupun pengertian ataupun konsep ataupun makna kedaulatan dari segi bahasa Inggeris berasal daripada sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Bagi masyarakat ataupun bagi bahasa Inggeris, kedaulatan bermaksud negara ada kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, dan yang seterusnya, ini dari segi bahasa Melayu. Okey, dari segi bahasa Melayu, kedaulatan berasal daripada perkataan daulat. Yang mana daulat merupakan kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey, daripada yang kita simpulkan di sini, maksud ataupun takrif kedaulatan dari segi Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, kedaulatan bermaksud tertinggi ataupun kuasa tertinggi. Okey, yang mana kalau Yunani saya ulang semula, agung atau tertinggi. Daripada segi bahasa Arab adalah kuasa pemerintah sesebuah kerajaan yang mana berasal daripada perkataan daulah. Bahasa Inggeris maksud dia negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dengan adanya kedaulatan, negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dan yang seterusnya dari segi bahasa Melayu, kedaulatan berasal daripada daulat yang mana daulat maksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Sebab itu kalau kita nak sembah duli yang di-Pertuan Agong, kita sebut daulat tuanku. Maksud daulat adalah kekuasaan tertinggi. Tiada siapa yang dapat gunakan kedaulatan tersebut. Okey. Seterusnya. Okey, kesimpulan dia adalah, yang ni saya bagi tahu semula, kedaulatan adalah kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan yang bebas dan merdeka. Merdeka maksudnya kita bebas dan merdeka daripada penjajah. Okey, saya ulang semula kedaulatan, kalau kita rumuskan kepada empat ni,
kuasa tertinggi. Kedaulatan adalah kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan yang bebas dan merdeka. Tak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan. Okey, itu dari segi bahasa. Maksudnya bahasa ada 4. Sekarang kita tengok pengertian daulat ataupun kedaulatan dari segi pandangan tokoh. Okey, terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan definisi ataupun pengertian berkaitan dengan kedaulatan. Okey, kita tengok pertama. Tokoh yang pertama. Siapa tokoh yang pertama? Siapa tu? Aristotle. Yang mana Aristotle merupakan ahli falsafah bagi ahli falsafah Yunani, betul tak? Okey, kita tengok apa pandangan Aristotle? Aristotle cakap kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi lagi. Yang ni tolong ingat. Okey, biasanya soalan sukto akan tanya dan tak mustahil soalan esei akan tanya. Okey, Aristotle cakap kedaulatan adalah kuasa tertinggi. Ulang kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara yang mana kedaulatan merujuk kerajaan terikat oleh undang-undang. Ingat senang ke nak mentadbir sesebuah negara? Kalau nak mentadbir sesebuah negara mesti ada kedaulatan sebab dialah tertinggi. Yang mana kerajaan terikat dengan undang-undang. Dia nak cipta sesebuah kerajaan, dia tak boleh suka hati. Dia mesti terikat dengan undang-undang. Okey, yang kedua, pandangan tokoh yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan Islam. Okey, ingat kalau dalam soalan dia tak contohlah contoh. Kalau dia kata okey, berikan pandangan tokoh atau berikan maksud kedaulatan menurut pandangan tokoh tersebut. Dia tak bagi tahu nama Ibnu Khaldun tapi dia bagi gambar ni. Awak kena ingat ni gambar dia ini. Kalau hidung mancung macam ni, ingat ini adalah Ibnu Khaldun. Okey, apa yang diberitahu oleh Ibnu Khaldun? Apa maksud kedaulatan berdasarkan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun cakap kedaulatan adalah kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsa. Saya ulang, kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsa. Apa maksud semangat kekitaan? Semangat kekitaan adalah semangat bersama, semangat perpaduan. Maksudnya semangat bersama, perpaduan bangsa. Okey, yang mana diiringi dengan adanya semangat kekitaan tersebut, adanya semangat beragama, berkorban dan mencapai cita-cita yang sama. Okey, maksudnya kat sini Ibnu Khaldun cakap kedaulatan adalah kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat bersama bangsanya. Yang mana dalam semangat bersama tersebut adanya semangat beragama, sanggup berkorban dan mencapai cita-cita yang sama. Okey, itu Ibnu Khaldun. Okey, ini adalah Jean Bodin. Okey, Jean Bodin adalah ahli falsafah Perancis. Okey, ingat muka dia tu. Okey, apa yang Jean cakap? Jean cakap kedaulatan adalah kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kuasa tertinggi dalam sesebuah negara yang mempunyai sifat kekal. Dan kuasa tidak terbatas untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Okey, kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sesebuah negara yang mempunyai sifat kekal dan kuasa tidak terbatas untuk membuat dan melaksana undang-undang. Okey, kedaulatan adalah dia mempunyai sifat kekal dan tidak terbatas untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Okey, ini yang dikatakan oleh Jean. Okey, pandangan tokoh yang seterusnya adalah Tun Muhammad Saleh Abbas.
Okey, Tun Muhammad Saleh Abbas dia cakap apa? Okey, kedaulatan adalah asas aspek negara yang merdeka. Asas aspek negara yang merdeka. Maksudnya negara yang bebas daripada penjajahan. Bebas pada peringkat antarabangsa. Hak dan bebas mengatur urusan dalam negara tanpa telunjuk asing. Okay, kedaulatan bagi Tun Muhammad Saleh Abbas ni, dia kata asas aspek negara yang merdeka. Kedaulatan ni adalah aspek negara yang merdeka. Maksudnya kita dah merdeka, kita dah bebas. Bebas daripada segi apa? Kita bebas di peringkat antarabangsa. Kita dah tak tak dijajah lagi. Yang mana kita bebas daripada peringkat antarabangsa, hak dan bebas mengatur urusan dalam negara tanpa telunjuk asing. Okey, bilanya ada, saya ringkaskanlah, bilanya ada kedaulatan, maksudnya kat sini kerajaan atau negara bebas mengamalkan undang-undang, bebas buat sesuatu tanpa telunjuk asing lagi. Kalau dulu kita ikut je apa yang British buat, apa yang Jepun buat, kita ikut saja sebab kita tak pandai lagi mentadbir. Tapi bila adanya kedaulatan, kita bebas untuk aturkan urusan negara kita, sama ada kita nak buat macam mana. Okey, itu maksud dia. Okey, dan yang terakhir adalah pandangan dari segi Tunku Abdul Rahman, daripada tokoh Tunku Abdul Rahman. Siapa Tunku Abdul Rahman ni? Kalau tak kenal lagi, tak payah duduk Malaysia lah. Boleh pindah ke Bangladesh, Nepal sana, Papua Nugini sana. Okey, Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri kita yang keberapa? Yang pertama. Okey, apa yang dia kata? Okey, kedaulatan bagi Tunku Abdul Rahman ni, dia kata dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey, kedaulatan ni dibina sebab adanya prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa perjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada 5 pandangan tokoh yang membicarakan mengenai kedaulatan, iaitu Aristotle, Ibn Khaldun, Jane Bodin, Tun Muhammad Saleh Abbas dan Tunku Abdul Rahman. Okey, tolong ingat lepas ni saya akan bagi latihan. Okey, saya ulang semula. Ada 5 pandangan tokoh: Aristotle, Ibn Khaldun, Jane, Saleh Abbas dan Tunku Abdul Rahman. Kesemua 5 tokoh ini mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kedaulatan. Okey. Boleh ya? Okay, jadi kat sini kita dah tengok konsep kedaulatan dari segi bahasa, konsep kedaulatan dari segi pandangan tokoh. Okey, sekarang kita tengok jenis-jenis kedaulatan. Okey, jenis-jenis kedaulatan. Ada 4 jenis kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Yang pertama, kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional yang mana merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan tradisional ni sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Dia yang ada hak, dia sahaja yang berkuasa mutlak, yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Yang mana kedaulatan ini berpaksikan kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu yang terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja mempunyai kuasa tertinggi dengan kedudukan diperkukuh oleh taat setia rakyat. Okey, tradisional ni maksudnya kat sini awak kena ingatlah, raja berkuasa mutlak. Maksudnya kat sini raja, kedaulatan ni terletak di bawah kekuasaan dan kewibawaan raja. Okey, raja lah mempunyai kuasa tertinggi, yang mana kuasa ini diperkukuhkan dengan
dengan adanya rakyat yang taat setia kepada raja. Okey, kita tengok kepada kedaulatan moden. Kalau tradisional awak ingat raja-raja Melayu senang. Raja Melayu kuasa tertinggi, adanya rakyat yang taat setia. Itu sahaja. Okey, itu tradisional. Okey, apa itu moden? Moden pula awak ingat kait dengan negara luar, negara Eropah. Yang mana moden ini kedaulatan muncul atau jenis kedaulatan moden yang mana dia muncul dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas berlakunya revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Okey. Yang ni awak dah belajar tingkatan 4 revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Kalau awak ingat bagus. Rasanya tak ingat dah kot. Buku teks pun tak tahu kat mana dah. Okey, yang mana kedaulatan moden ini dikaitkan juga dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Ingat lagi kerajaan berperlembagaan yang mana selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan moden ini dikaitkan dengan persamaan rumpun, bangsa dan juga bahasa. Saya ulang semula. Kalau tradisional awak ingat raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu ada kewibawaan, ada kuasa tertinggi, adanya rakyat. Kalau moden awak ingat negara luar. Maksudnya negara England dan Perancis yang mana rakyat ada hak terhadap raja perlembagaan dan juga adanya persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Itu moden. Okey, lepas tu kedaulatan negara kita, yang tu yang luar. Kalau moden luar, awak ingat di Eropah dan Perancis, di England dan Perancis. Kalau kedaulatan moden bagi negara kita terbentuk selepas adanya PTM dan juga Persekutuan Malaysia. Okey, jenis-jenis kedaulatan yang seterusnya adalah undang-undang. Okey, jenis kedaulatan undang-undang ni apa? Rakyat atau bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Awak pergilah negara lain pun, awak pergilah negara mana-mana pun dekat dunia ni, setiap negara mempunyai undang-undang. Awak pergilah, cuba awak pergi. Ada tak negara yang tak ada undang-undang? Saya nak pergi. Kalau ada, bagi tahu saya. Okey, yang mana undang-undang ini adalah menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, negara aman, stabil dan makmur. Okey, itu seterusnya. Badan Kehakiman Bebas dan Berwibawa melaksanakan kedaulatan undang-undang seperti prinsip keempat rukun negara. Prinsip keempat rukun negara apa? Kedaulatan undang-undang. Okey, saya ulang semula undang-undang. Okey. Jenis kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang yang perlu dipatuhi. Kalau dia kata jangan keluar, ikut SOP, patuhi SOP yang ditetapkan, awak kena ikut sebab awak terikat dengan undang-undang. Yang mana undang-undang inilah untuk menjamin kita keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, membawa kepada negara aman, stabil dan juga makmur. Sebab itulah dari segi jenis-jenis kedaulatan, satu badan telah ditubuhkan. Badan apa? Badan kehakiman. Yang mana badan kehakiman mestilah bebas dan berwibawa, yang mana dia mesti melaksanakan kedaulatan undang-undang yang termaktub dalam prinsip keempat rukun negara. Okey, dan yang seterusnya adalah jenis kedaulatan antarabangsa. Okey, merujuk pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Okey, deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970. Okey, yang mana prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa negara kita diiktiraf sebagai bebas, negara merdeka dan berdaulat. Okey, kalau ingat kalau jenis kedaulatan antarabangsa pengiktirafan PBB. Bila sahaja PBB sudah mengiktiraf sesebuah negara, sesebuah negara yang lain tidak boleh mencabuli negara tersebut. Itu awak ingat yang tu je lah. Okay, kalau sebut pasal antarabangsa, pengiktirafan PBB yang mana dia telah mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Maksudnya kat sini negara kita sudah tidak lagi dikuasai oleh penjajah luar. Negara kita sudah tidak lagi dikuasai oleh negara-negara asing. Sebab itu kita sudah diiktiraf di peringkat antarabangsa yang diiktiraf oleh siapa? Oleh PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa
bersatu. Okey. Okey, setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti saya akan bagi latihan yang perlu diselesaikan. Okey, kalau ada sebarang masalah, kemusykilan, boleh PM saya pada bila-bila masa kecuali pada pukul 10 malam dan ke atas. Okey, terima kasih. Nanti saya sediakan latihan di ruang dalam grup WhatsApp. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera.